يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Nazir Masjid Baitul Muhammad, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menganugerahkan kepada kita dengan nikmat-nikmatnya, dan kita telah pun dianugerahkan sebesar-besar anugerah yang tidak dianugerahkan kepada umat-umat yang sebelumnya, yaitu dengan fadilat, kelebihan, keutamaan Ramadan al-Mubarak. Dan seterusnya kita telah pun berada di fase yang terakhir, al-asharah al-awakhir Ramadan, 10 hari yang terakhir Ramadan, yang mudah-mudahan Allah memberikan, menganugerahkan kelebihan malam Al-Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi insyaAllah dalam persediaan terakhir, biasa disebut oleh masyarakat kita pecutan terakhir, kita ambil iktibar daripada perbuatan Nabi Muhammad SAW. Pada 10 yang terakhir ini Rasulullah SAW ibadahnya semakin hebat. Maknanya apa? Maknanya Nabi SAW beribadah 24 jam dengan namanya Al-I'tikaf. I'tikaf Nabi SAW pada 10 hari yang terakhir di dalam Ramadan, riwayatkan daripada para sahabat dan juga isteri-isteri baginda Nabi SAW, antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pulang ke rumahnya. Maknanya apa? Maknanya 24 jam kali 10, 240 jam Nabi SAW berada di masjid, beriktikaf siang dan malam, menghidupkan dengan amalan-amalan sama ada solatnya, zikirnya dan seumpamanya. Jadi itulah cara ibadah Nabi SAW. Adapun kita ini barangkali sebahagian dari kita mampu melakukannya dan sebahagian lain tak mampu dengan yang tersebut. Contoh mereka yang melakukan ibadah umrah pada 10 yang terakhir. Jadi mereka niat itu melakukan umrah, dan pada ketika itu mereka berjalan jauh daripada rumah-rumah mereka. Jadi yang itu biasanya 24 jam juga dia beriktikaf di masjid. Itu di Masjidil Haram tu ada jenis-jenis manusia yang Allah anugerahkan begitu. Saya pernah jumpa orang yang macam tu, dia akan sentiasa berada di tanah suci Mekah atau di Masjidil Haram khususnya pada setiap 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan, setiap tahun tak pernah miss, kecuali yang tidak dibenarkan 2 tahun sebelum ini, 2 tahun sebelum itu semua dia ada, dan akan berhari raya, bertakbir raya di Masjidil Haram. Masya Allah, dia dapat melaksanakan, mengamalkan bagaimana yang Nabi lakukan, yakni beriktikaf 10 hari terakhir di tempat yang paling utama sekali. Adapun kita ini, rumah kita dekat dia, jadi kita iktikaf sini mesti kita balik dekat. Kita tak ada magnet dia tu, susah. Tapi saya pernah jumpa orang tu duduk tak jauh. Dia duduk dekat Ampang, dia sewa hotel di Putrajaya, dia iktikaf di Masjid Al-Mizan. Dia sewa hotel tu sebulan. Malaysia betul-betul tak duduk kat rumah dia Ampang, jadi dia beriktikaf di Masjid Al-Mizan selama sebulan. Dia tu ada, saya jumpa orang yang begitu. Jadi itulah ibadah Nabi SAW pada 10 hari yang terakhir. Jadi kalau kita nak melaksanakannya boleh juga, terutamanya warga pencen ataupun yang bekerja sendiri.
Kalau kita yang memakan gaji, kerja dan majikannya, kita tak boleh, tak dapat cuti saja. Mungkin susah kan dapat. Tapi orang-orang yang tidak ada kaitan dengan yang berkenaan, maka dia boleh melakukan ibadah i'tikafnya itu seperti mana yang disebutkan tadi. Itu i'tikaf yang paling hebat, paling terbaik, dan anugerahnya pun Masya Allah. Jadi kelebihan Ramadan, kelebihan 10 hari yang terakhir, itulah anugerah yang paling besar yang dianugerahkan kepada umat ini yang tidak pernah dianugerahkan kepada umat yang lain. Kita dianugerahkan dengan tubuh yang kecil. Waduh, besar-besar. Dan Nabi Adam tu 70 hasta. Tapi kita nak tanya 70 hasta kita ni, 70 hasta mana? Kalau 70 hasta kita dia mudah. Dari gini lah. Memang tinggi lah, besar. Jadi umat yang kecil. Dan usianya juga begini. Paling hebat pun mungkin 100 tahun atau lebih sedikit. Tapi rata-ratanya tak dapat, tak capai. Nabi SAW menyebutkan usia umat ini, usia umatku ini, umur kamu ini di antara 60-an hingga 70-an. Inna a'marakum ma baina sittina ila sab'in. Ketahuilah bahawa umur kamu adalah di antara 60-an hingga 70-an. Tak banyaklah. Jadi macam mana kita boleh jadi lebih hebat daripada umat yang terdahulu? Macam mana kita boleh masuk syurga lebih banyak daripada umat yang terdahulu? Yang Nabi memberitakan di dalam hadis-hadis yang sahih, dalam kitab Bukhari, dalam kitab Muslim, menyebutkan begitu bahawa umatku ini memenuhi syurga. Berapa banyak tu? Fi riwayatin nisfu min ahlul jannah min ummati. Separuh dapat penghuni syurga adalah daripada umatku. Ada riwayat yang lain salah 1/4, 3/4 daripada penghuni syurga adalah daripada umatku. Jawapan dia lah, kita dianugerahkan umur yang pendek, tubuh yang kecil, amalan yang sedikit, pahala yang besar. Itu yang jadi macam tu. Kita beramal sikit, tapi pahala kita beribu tahun. Yang paling ketadanya lah anugerah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan pada malam tersebut. Kalau Allah beri kita umur 60 tahun, 10 tahun dan 50 tahun kita dapat Lailatul Qadar, 50 tahun, maka umur kita sudah 4000 tahun. Amalan kita seumpama 4000 tahun punya amalan. Sesetidaknya, sesedikitnya, sebab disebut di situ lebih baik daripada 1000 bulan, bukan bersamaan. Mana minimanya 1000 bulan, lebihnya tidak ada batasan. 4000 tahun kan, maknanya 80 kali dengan 5, jawapannya 40. 4000 tahun lebih. Masya Allah. Itulah kelebihan umat ini. Karena siapa yang tidak mengambil manfaat daripadanya, maka dia menjadi serugi-rugi manusia. Sebab peluang itu datang hanya dalam sebulan ataupun dalam 10 hari yang terakhir. Maknanya kalaulah kita ini rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin membaca Quran, rajin berselawat, rajin berzikir, dan melakukan segala amal kebaikan pada bulan-bulan yang 11 selain daripada Ramadan, maka dia tidak boleh menyai, apatah lagi mengatasinya. Jadi bulan Ramadan ini kita boleh menebus segala kekurangan yang terdapat dalam 11 bulan yang lain. Macam tu. Maknanya kalau contoh kita boleh melakukan solat-solat sebanyak 1000 rakaat setiap malam, contohnya lah kita buat pada bulan-bulan selain Ramadan, dia tak dapat mengatasi walaupun kita melakukan hanya beberapa rakaat di dalam 10 hari atau 10 malam yang terakhir dalam bulan ini. Masya Allah. Itulah anugerah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pohonkan, Nabi mintakan. Jadi kita selalu berdoa. Kita berdoa dalam waktu-waktu yang lain. Contoh doa yang disebut dengan doa Nabi SAW yang disebut dalam Quran.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia ini dan anugerahkanlah kami kebaikan di akhirat sana, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Amin. Kita berdoa dalam 11 bulan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita tak berdoa, Allah memberikan tawarannya. Kita dapat offer, kita minta Allah offer. Allah kata kalau kita berpuasa dalam Ramadan ini, kita mengambil manfaat daripadanya, maka Allah kata sebagaimana Nabi sebut dalam bulan Ramadan ini, awaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratan, akhiruhu itqun minan nar. Dan Ramadan ini, kelebihan Ramadan ini, maka Allah memberikan rahmat, maka Allah memberikan pengampunan, maka Allah membebaskan kamu sekalian daripada azab neraka. Allah memberikan tawarannya, kita minta. Lain daripada bulan lain, kita kena minta. Itu nampak kelebihan bulan ini. Jadi begitulah hadirin Allah SWT. Janganlah kita terlepas, maka rugi, sangatlah rugi. Sebab itulah sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka macam mana cara mereka berinteraksi dengan Ramadan ini. Disebutkan dalam kisahnya bahawa para sahabat Nabi SAW itu menangisi pemergian ataupun bidaan ya Ramadan. Berlalunya Ramadan, maka para sahabat menangisi pemergian tersebut. Dan sahabat itu mengatakan bahawa alangkah bagusnya, alangkah baiknya, alangkah Allahnya kalaulah, katakan kalaulah sekiranya setiap bulan adalah Ramadan, tak ada bulan lain. Ramadan, 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 Ramadan. Bulan Ramadan semua, tak ada yang lain. Tapi tak mungkin jadi begitu. Tapi itulah disebutkan. Cuba kita tengok bulan Ramadan ni, kita makan sikit dan kenyang. Betul. Cuba kita bayangkan, kalau kita sekadar bayang, itu tak mungkin berlaku. 12 bulan tu semua macam ni. Seronok kan? Amal ibadah kita pun hebat, makan minum kita hebat, kesihatan kita pun hebat. Mana terbaik semua lah, dah macam dalam syurga lah. Macam tu. Dalam syurga ni sihat, tak ada orang yang sakit, semuanya nikmat, semuanya senang, semua rasa bahagia. Macam ni lah bulan Ramadan. Syaitan-syaitan semua direhatkan, tidak bertugas. Bulan lain jangan duk harap, siang, malam, pagi, petang. Syaitan-syaitan ini akan menggoda anak Adam sampai ke dalam darah-darah kita ni, yang masuk semua. Dia akan goda anak Adam ni supaya menjadi hamba Allah yang tidak taat, menjadi hamba Allah yang bermaksiat, menjadi hamba Allah yang menentang Allah dan Rasulnya, meninggalkan suruhannya, melakukan larangannya. Tapi dalam Ramadan tidak. Allah offer kepada kita bahawa syaitan-syaitan ini tak kepada kamu. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Berdatangnya bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu syurga. Dibuka pintu syurga. Apa mana dia? Ditutup pintu-pintu neraka. Apa mana dia? Kalau kita faham secara literal, kita pun tak dapat faham. Apa makna dibuka pintu syurga? Apa kaitan kita kat dunia yang buka pintu syurga ni? Sedangkan syurga itu memang belum ada penghuninya lagi. Dia cerita syurga ni macam mana? Syurga yang Nabi Adam dulu, adakah syurga itu yang kita nak masuk? Atau ada syurga lain? Itu ada khilaf perbahasan ni. Dia mengatakan syurga ni tak ada siapa masuk lagi kecuali Rasulullah masuk. Maknanya sekeloranya ada syurga yang lain lagi, bukan yang Nabi Adam masuk tu. Tapi benda ni khilaf lah.
Kerana Rasulullah SAW akan masuk dulu, barulah yang lain akan masuknya. Tapi apa makna dia? Maknanya dibukakan pintu-pintu kebaikan, dibukakan pintu-pintu pahala, dibukakan pintu-pintu rahmat, dibukakan pintu-pintu keampunan. 1001 macam pintu kebaikan dibuka pada bulan Ramadan ini. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Apa maknanya? Tak ada orang yang masuk neraka. Belum ada masyarakat, belum ada timbangan, belum ada akhirat. Tak ada lagi orang masuk neraka. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW dipertontonkan, diperlihatkan orang begini ni, seksualan dia begini. Itu gambaran seksaan. Belum lagi disiksa. Seksaan di dalam neraka belum ada, sebab belum lagi ada mahkamah daripada masyarakat, belum ada. Jadi dibuka pintu-pintu, ditutup pintu-pintu neraka, maknanya ditutup pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu keburukan, kejahatan dan segala macam yang tidak baik. Itu makna dia. Kemudian dipenjarakan segala syaitan, dibelenggu, dirantai, mana dia tidak menjalankan tugas-tugasnya. Sebab tugas syaitan itu sedia dimaklumi. Dia akan menggoda anak Adam dan Allah memberi izinnya. Diberi izin. Dan Allah menyatakan bahawa syaitan itu musuh kamu yang nyata, walaupun tak boleh dilihat dengan mata kepala kita. Kita tak nampak, kecualilah Allah buka hijab kita nampak syaitan tu. Kalau Allah buka hijab kita, selalu nampak syaitan tu, tak boleh buka hijab kita. Semua tempat dia ada. Tak boleh kita bawa kita masuk dalam tiang, masuk dalam longkang, masuk dalam gaung. Kalau macam tu dibuka, macam tu. Jadi syaitan itu kita tidak melihatnya. Sebab itu dalam Al-Quran banyak menyebut, antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya dia syaitan aduwwum mubin. Aduwwum mubin maknanya musuh kamu, mubin maknanya yang nyata. Tapi kita tak nampak, tapi itulah musuh yang nyata, yang mana dia tidak akan pernah berlaku baik kepada manusia. Adapun manusia yang dikatakan berwajah syaitan, bertopeng syaitan, mungkin juga dia akan bertopeng malaikat. Manusia yang jahat, yang samsing, yang degil, yang kufur, yang musyrik, yang murtad, barangkali Allah boleh jadikan beridayah dia jadi manusia terbaik. Begitu. Ataupun yang sebaliknya, manusia yang malaikat ini tiba-tiba jadi macam iblis, syaitan, ada juga terbalik. Bukan kita sikit-sikit berapa ramai orang yang Muslim menjadi murtad. Bukan sikit-sikit, ramai juga. Yang pernah solat berpuluh tahun boleh murtad, orang ada. Begitu juga dengan si kafir tadi, yang penentang paling kuat, tapi dia boleh jadi mukmin. Itu manusia. Jadi manusia ni ada kebarangkalian untuk menjadi baik ataupun sebaliknya. Ada kebarangkalian untuk menjadi mukmin atau sebaliknya. Adapun syaitan, iblis, dia tidak akan pernah jadi baik. Dia akan sentiasa bermusuh sampai hari kiamat. Jadi begitulah hadirin muslimin Allah SWT. Maka kita dianugerahkan dengan Ramadan Al-Mubarak ini, maka gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk berlumba-lumba. Berlumba-lumba, fasari'u fil khairat, berlumba-lumba buat pahala, berlumba-lumba mengumpul harta dalam bentuk pahala. Harta yang akan dilihat ialah pahala. Itulah disebut dengan hari timbangan. Apa yang nak ditimbangnya? Hari pembalasan, apa yang dibalasnya? Hari akhir. Hari akhir itu hari apa? Hari dibangkitkan tu. Apa tujuan dibangkitkan? Semua cerita pahala ataupun dosa. Jadi kita hari-hari ni, kalau kita tak dapat pahala, dapat dosa. Kalau tak dapat dosa, dapat pahala. Macam tu. Jadi orang-orang yang tak masuk surga ni, maknanya orang-orang
orang-orang yang tak dapat pahalanya sikit sangat, dosanya melangit. Itu sebablah orang-orang yang ada pahala tetapi dosanya lebih banyak, maka pahalanya tak dapat menyelamatkannya. Ada orang yang pahalanya banyak, dosanya sikit, maka dosanya dapat dihapuskan kerana pahalanya yang banyak tadi. Jadi nak dapat pahala yang banyak, kalau kita pulur desakan dalam bulan lain pun tak boleh nak Ramadan ni. Jadi kelebih ni banyak sangat. Ini kita baru cerita dekat tempat kita ni. Kalau kita cerita tempat lain, kita cerita tempat yang terbaik, iaitu Masjidil Haram. Kenapa orang berpusu-pusu datang Masjidil Haram tu? Walaupun sikit, tahun ni kota jemaah haji 1 juta, biasanya 4 juta. Malaysia biasa 31,000, tahun ni 14,000. Bukan Malaysia saja, semua negara lain yang dekat potong. Jadi daripada 4/4 jadi 1/4. 1/4 1/1.400 juta. Istilahnya 1.4 bilion, 1.5 bilion. Jadi 1/1/1400, 0.000014%, sikitnya. Memang jadi begitu. Sebab itulah kita lihat dalam arkanul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salat wa itaz zakah wa shaum Ramadan. Itu yang mutlak, yang dilakukan tanpa ada sekatan dan seumpamanya. Mengucap 2 kalimah syahadah. Mungkin ada orang yang dipaksa murtad. Kau tak murtad, kau tak lawan, kalau aku tembak kau, kepala kau pecah. Contohnya begitu. Maka dia mengucapkan kata-kata kufur kerana dia tahu kepala dia tembak hancur. Maka hatinya mukmin, maka dia mukmin. Orang yang dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, tetapi hatinya tidak kufur. Walaupun dia sebut kalimat kufur pada lidahnya, dia masih beriman. Itu pernah berlaku kepada sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ketika itu dia bertanya dengan Rasulullah SAW, bagaimana kedudukan Islam aku ini, iman aku ini Rasulullah? Aku dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Maka Rasulullah bertanya, wahai Ammar, bagaimana dengan hati engkau? Hati aku beriman denganmu ya Rasulullah. Maka imannya muncul, ada, tidak menjadi kufur. Antashhada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamas salat, mendirikan salat, wa ita'az zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa dalam bulan Ramadan, puasa yang wajib. Dan bagi ibadah haji, wa hajjal bait, dia tak setakat begitu, tetapi bersyarat di ujungnya, man istata' ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk pergi. Maka itu jadi begitu. 2 minggu lepas saya pergi satu tazkirah kat satu surau di Ampang. Pengurusi dia orang tabung haji. Orang tabung haji dah puluh tahun dah. Dari kawan seorang tu mengusik, ni ustaz ni dia sampai terpaksa tolak, tak mau nak pergi. Sebab cik tak tahu kan, orang lain ni terpaksa minta buat permohonan, percepatkan, mohon kalau boleh cepat. Dia terpaksa tolak. Sebab apa? Sebab banyak sangat. Bagi tu ada orang yang bilang, tanya dia ustaz, tanya seorang ni, tanya apa tu? Sekarang ni kalau daftar haji kita ke Malaysia ni, berapa lama tempoh nama naik? Kalau sekarang ni kita daftar 100 tahun baru naik. 100 tahun. Betul kan? Sebab jumlahnya sekian. Orang Islam tu banyak. Tidak boleh menampung. Sebab itulah Nabi sendiri 1000 tahun yang silam menyebutkan di situ, wa hajjal bait man istata' ilaihi sabila, menunaikan haji bagi yang mampu.
Dan ada satu peristiwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, adakah haji ini wajib tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Seperti mana solat, seperti mana puasa, seperti mana zakat?" Rasulullah tak menjawab, senyap je. Sahabat tak khawatir Rasulullah jawapan, "Ya Rasulullah, adakah haji ini diwajibkan setiap tahun?" Rasulullah pun tak jawab juga. Sahabat tu pun tak khawatir kan, senyap, tak ada jawapan. "Ya Rasulullah, adakah haji itu wajib pada setiap tahun?" Maka Rasulullah kata, "Sekiranya aku berkata na'am, sekiranya aku berkata ya, nescaya dia menjadi wajib kepada setiap tahun." Tapi Rasulullah tak kata na'am lah, kata kalau aku kata ya. Jadi maknanya betul, man istata ilaihi sabila. Itu cerita tentang ibadah haji. Itu kemuncak kepada semua ibadah lain adalah ibadah haji. Cuma nak dikaitkan dalam bulan Ramadan ini, Masya Allah, Allah pergi haji. Jadi orang yang tak pergi haji kerana yang tersebut, ada orang berkali-kali pergi umrah, pergi umrah banyak kali, haji tak pergi, sebab dia tak ada perlaluan untuk pergi haji. Tapi bagi mereka yang melakukan ibadah umrah di dalam bulan Ramadan ini, maka mendapat pahala haji. Kalau kita buat di waktu lain, kita buat 1000 umrah, 100.000 umrah, ada orang boleh buat 100. Ada orang yang sehat ini boleh buat pergi umrah, boleh 10 kali buat umrah. Dah tahallul buat lagi, tahallul buat lagi, tahallul buat lagi, sampai berpuluh kali ada. Ada orang tua tapi dia lagi sehat, anak muda pergi sana lemah lesu. Jadi kesihatan itu tak tentu tua muda kan? Kematian itu tak tentu tua muda. Barangkali yang tua lambat perginya, yang muda pergi dulu. Sama je. Ada orang dekat sini sehat, dekat sana sakit. Ada orang sini sakit, sana sehat. Jadi macam itulah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urusan kita, Masya Allah, di dalam bulan Ramadan ini, nak dikaitkan Ramadan, nak dikait dengan amal ibadah, nak dikait dengan pahala. Kalau nak cerita buat pahala ni memang tak boleh lawan di Masjidil Haram. Tak boleh nak lawan. Walaupun pada masa-masa yang selain Ramadan terlalu jauh. Para siapa yang melakukan amal ibadah di Masjidil Haram, sama ada solatnya, baca Qurannya, zikirnya, tasbihnya, istighfarnya, selawatnya dan seumpamanya, maka digandakan amalan tersebut sebanyak 100.000 kali ganda. 100.000 maknanya kalaulah kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sekali kita selawat, seolahnya bila kita berselawat di sana, kita berselawat sebanyak 100.000 kali ganda. Itu belum lagi Allah kata, kalau engkau berselawat sekali, aku akan berselawat kepadamu 10 kali. Kalau engkau berselawat kepada Rasulullah 10 kali, maka aku akan berselawat kepadamu 100 kali. Makanya bila kita sebut begitu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita dapat 1 juta. Sebabnya 1 kali dapat 1.000, Allah gandakan lagi 10 kali, mana dapat 1 juta. Itu kalau sekali sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau di Masjidil Haram lah, kalau sini tak digandakan begitu, tak dapat 1.000. Kalau lah kita baca bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, tak baca Fatihah, itu bismillah. Ada 19 huruf. Setiap satu huruf tu biasa-biasa dibagi 10 pahala. Alif, Lam, Mim, 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim dapat 190 dekat sini. Kalau kat Mekah baca ke Masjidil Haram dapat 1.9 juta. Nampak? Masya Allah, hebat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tak dapat nak ke sana, kita dapat yang Ramadan ni lah. Ramadan ni rata pada 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim 190 kali dengan 1000 bulan, 80, 3 tahun 4 bulan. Berapa jumlah? Masya Allah banyak. Ratus ribu tahun. Ini tuan-tuan hadirin yang Allah SWT,
Maka gunalah kesempatan ini untuk kita melakukan segala kebaikan, kebaikan yang mungkin kita lakukan. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni jaga guide, pengawal keselamatan. Macam mana saya dapat lalu qadar? Saya nak solat tadi saya jaga pengawal. Macam mana? Adakah dia tidak akan mungkin boleh dapat? Kita yang tak ada terikat ni bebas, bolehlah. Kan kena warga pencen lagi dah bebas dia, lagi potensi tinggi dia tak dapat. Sebab dia 24 jam dia belah sendiri. Jadi begitulah kedudukannya. Maknanya orang yang mendapat Lailatul Qadar ni ikut kapasiti dia. Mungkin dia dengan zikirnya, mungkin dengan tilawah Al-Qurannya, mungkin dengan sedekahnya, mungkin dengan istighfarnya, semua. Kalau enggak tu dia boleh baca Quran, dia boleh berzikir, dia boleh selawat. Kalau solat tu payah sikit, sebab di tengah solat tu semua orang tak boleh dilihat. Ada orang mencuri apa benda tu kan, menceroboh sebagainya. Itu kalau enggak. Sama juga kalau dia pemandu bas, pemandu kapal terbang, pemandu lori, dia pun tak boleh juga kan. Jadi dia akan dapat dengan cara dia. Jadi semua orang boleh mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Itulah peluang kita untuk mendapat, supaya amalan kita itu akan dapat digandakan. Terlalu banyak. Sebab itulah kita ini, apa yang disebut oleh Nabi SAW, umatku ini dicemburui oleh umat-umat yang sebelumnya. Pasal apa? Pasal apa? Pendek pahala banyak. Macam mana boleh dapatnya tu? Macam tu. Sebab dia tak dapat keluarga kebel tu, kita dapat. Umat Nabi SAW ni dapat, dia berikan. Tapi dia beri dalam bulan Ramadan inilah. Dalam bulan lain pun banyak dah. Tapi Ramadan ini lebih utama lagi. Lebih utama, kelebihan yang Allah beri kepada kita semua. Jadi begitulah hadirin-hadirat muslimin dan saudara, maka hendaklah kita menggunakan kesempatan itu sebagai contoh. Saya dah cerita dah berpuluh kali, berpuluh tahun, tapi saya pun tak ada buat lah. Saya suka ambil kisah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada juga menyebut Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Apa hebatnya dua imam ini. Disebutkan Imam Syafi'i ini dalam bulan Ramadan ini, kerana bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan Al-Quran, selain daripada bulan Qiyam, selain daripada bulan Siyam. Jadi Ramadan ini syahrul Siyam wa syahrul Qiyam wa syahrul Quran. Itu yang utama lah. Memang kita berpuasa 14 jam, kemudian kita berqiyam malam kan, jadi kita beribadah kat situ saja dah 24 jam beribadah secara tak langsung, pahalanya begitu. Kemudian satu lagi syahrul Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Bulan lain tak disebut, Rajab, Sya'ban, Rabiul Awwal, Rabiul Jumadil, Syawal, tak disebut sebagai bulan Quran. Bukan maknanya tak baca, kita tidak membaca Quran dalam bulan-bulan tersebut. Tidak disebutkan begitu kerana Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Kepada kita, umat Muhammad SAW, kepada Rasulullah pada sebelumnya. Sebelum sampai kepada Rasulullah SAW, dia turun di langit dunia. Jadi Al-Quran ini turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kita ada dunia, kita ada langit, kita ada langit dunia, ada Lauh Mahfuz. Yang langit dunia, bukan langit lain, dunia lain. Itu yang biasa as-samawat al-ard. Ada satu lagi sama'ud dunia. Jadi daripada Lauh Mahfuz ke sama'ud dunia itu dalam bulan Ramadan sekaligus. Umpamanya begitulah, sekaligus turun. Yang turun 23 tahun, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, secara berdikit-dikit, secara beransur-ansur, daripada satu ayat ke satu ayat, daripada satu surah ke satu surah, sehingga selesai 23 tahun, sehingga selesai 30 juzuk,
114 surah itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang disebutkan oleh ulama ulumul Quran. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-wasitati bi Jibril alaihi salam wal mabdu' bi Fatihatil Kitab wal maktub bi suratin Nas al-muta'abbad bi tilawatihi al-mu'jaz bihi ila qiyamis sa'ah. Itulah makna Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui antara malaikat Jibril, bermula dengan surah Fatihah yang kita lihat pada hari ini di mushaf, dan berakhir dengan surah An-Nas, dan menjadi ibadah al-muta'abbad bi tilawatih, dengan membacanya kan, dan juga menjadi mukjizat ila qiyamis sa'ah, hingga hari kiamat. Dan ini adalah Quran hebat, mukjizat. Bukan sekadar mukjizat untuk Nabi SAW, tapi kita umatnya pun dapat juga sehinggalah hari kiamat. Dia tak seperti mana kitab-kitab lain. Zabur, Taurat dan Injil tidaklah ia dinamakan mukjizat. Kalau mukjizat dia tak berlaku perubahan. Kitab itu tak ditukuk tambah, diubah sana, diubah sini. Pada dulunya itu memang disebut kitab yang diturunkan kepada Nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud alaihi salam. Tetapi ianya tidak diiktirafkan mukjizat kerana ianya berubah, tidak seperti Al-Quran. Allah memeliharanya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran itu begitu kelebihannya, Masya Allah, pahalanya Masya Allah. Kan semua cerita ada dalam tu, semua cerita. Mana cerita tentang Taurat, Injil, Zabur ada dalam Quran ni. Telah disebutkan di dalam ayat-ayat Quran yang dikatakan bulan Al-Quran. Macam mana hebatnya baca Quran ni, Masya Allah. Orang beritahu kita nak khatam Quran ni macam mana ya? Apa ada panduan ke macam mana? Orang bagi panduan. Kalau kita nak khatam Quran sekali dalam bulan Ramadan ini, maka setiap kali lepas solat kita baca 4 muka surat. Selepas solat 4 muka surat. Selepas solat fardu maksudnya yang 5. 4 kali 5 20 muka surat. Maknanya 1 juz. Jadi setiap kali solat 4 muka surat. Berapa minit ya? Kan 4 muka surat tu mungkin 5 minit kot, ataupun kurang bagi-bagi lancar bacaannya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Masya Allah, dia menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam dalam bulan Ramadan Al-Mubarak sebanyak 2 kali. Maknanya sebulan bagi berpuasa yang 29 hari, maknanya 58 kali. Kalau yang 30 Ramadannya 60 kali Imam Syafi'i akan menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, boleh ikutlah. Ada siapa mampu buat. Saya kira-kira, saya tengok-tengok, oh kalau macam itu maknanya Imam Syafi'i akan menghatamkan bacaan Al-Qurannya 12 juzuk pada setiap kali lepas solat. 12 juzuk, 12 kali 5, 60 juzuk. 60 juzuk maknanya 30 juzuk pertama, khatam kali pertama. 30 juzuk kedua, khatam kali kedua. 12 juzuk, bukan 12 musuhan. 12 juzuk Imam Syafi'i membaca Al-Quran pada setiap kali lepas solat. Masya Allah, hebat kan? Itulah nak ambil semangat. Saya pun tak boleh buat. Saya buat pun sekali je. Nak cerita sampai 60 kali macam betul dia. Oh macam tu lah kalau kira-kira matematik dia. Maknanya setiap kali lepas solat 12 juzuk Imam Syafi'i membaca Al-Quran tadi. Pahalanya sangat banyak. Tidak ada amalan yang lebih hebat daripada pembacaan Al-Quran. Sebabnya ialah pahalanya diberikan kepada setiap satu huruf. Setiap satu huruf itu diberi pahala. Sebab itu disebutkan bila baca Al-Quran, belajar menyebut huruf, makharij al-huruf. Satu-satu kan. Barang siapa yang susah menyebutnya, lidahnya susah, lidahnya payah,
dia dapat double pahala, dia dapat dua, gandaan dua. Satu pahala satu huruf kerana membacanya, dan satu lagi pahala kerana mempelajarinya. Hebat kan? Tak ada kosong. Kalau kita yang lancar dapat satu, orang yang tak lancar dapat dua. Lagi hebat sebab dia susah, berpuluh-puluh. Lidahnya terpaksa bersilat, sana bersilat sini. Sebab apa? Susah tadi. Pahalanya bukan kan? Itu disebut orang yang membaca Al-Quran. Banyak orang tak boleh baca Quran. Orang yang buta Al-Quran banyak. Kenapa? Kerana mereka itu tidak mempelajarinya, kerana mereka itu tidak berusaha untuk mempelajarinya, kerana mereka itu jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah sekurang-kurangnya sekali. Kalau kita nak kira lah, hebat lagi Imam Syafi'i, hebat Rasulullah SAW, Rasulullah sekali dia datang. Rasulullah sekali je, tak ada Rasulullah khatam 60 kali. Sebab apa jadi macam tu? Sebab Al-Quran belum turun semua. Ambil masa 23 tahun turun. Jadi Rasulullah khatam sekali je lah, itu pun tahun terakhir. Tapi Rasulullah tahun terakhir itu Rasulullah bukan membaca bersendirian di dalam bulan Ramadan, tetapi Rasulullah bertadarus dengan Jibril alaihissalam, bertadarus dengan Jibril pada Ramadan. Macam kita bertadarus sama-sama kita lah, siapa yang ada kumpulan tadarus. Jadi seorang baca, seorang dengar, itu makna tadarus. Seorang membaca, seorang dengar. Kalau semua baca, macam kita baca Yasin beramai-ramai, itu bukan tadarus namanya, sebab semua baca, masing-masing baca. Tadarus ni seorang baca, seorang dengar, seorang baca, seorang dengar. Macam itulah. Jadi amalan Al-Quran, tilawatul Quran, lepas tu tadarus Al-Quran, kemudian tartil Al-Quran, kemudian tadabbur Al-Quran. Banyaklah. Pertamanya Iqra, falsafah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, kan, itu wahyu yang pertama tentang membaca. Kemudian suruh membaca itu dengan membetulkan hak hurufnya. Warattilil Qur'ana tartila. Bukan baca sembrono je, baca dengan tartil. Apa makna tartil? Memberikan hak-hak, huruf-huruf. Kalau kita ada hak kita, hak bersama, hak masyarakat, hak orang kafir, hak orang Islam, hak ibu, hak bapa, hak anak, hak Allah, hak Rasul, hak haiwan, semua ada hak dia kan. Itu basic kehidupan. Al-Quran itu sebenarnya ada hak dia. Haknya apa? Setiap huruf itu haknya. Itu yang panjang kena baca panjang, yang pendek kena baca pendek, yang dengung kena baca dengung, yang tak dengung kena baca tak dengung, membaca Quran antara dengan tidak. Itu hak Al-Quran. Itu dia kata membaca Al-Quran itu dengan hukumnya, ahkam tadbir dengan ahkam tartilnya. Itu contoh. Jadi itu mana warattil Quran dan tartilan. Kena membaca dengan makna menghayati akan makna-maknanya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak mentadabbur? Kenapa kamu membaca, memahami ayat-ayatnya? Itulah yang diamalkan pembacaannya oleh para sahabat Nabi SAW dan para imam-imam. Mereka membaca ayat Quran itu dengan menghayati, jumpa ayat surga, Masya Allah, mereka rasa macam nak terbang. Sebab hebat ayat tentang surga. Jumpa ayat-ayat tentang neraka, Masya Allah, neraka ni dahsyatnya, maka mereka akan menitiskan air mata, memohon ampun dengan Allah. Setengahnya pengsan pun ada, setengahnya mati terus pun ada. Baca Quran tu ayat azab terus mati. Ada. Baca Quran ayat azab di tengah solat tiba-tiba tombang terus mati. Ada. Itulah mereka-mereka yang hati hidup dengan Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i, Masya Allah, kan 60 kali khatam Quran. Dia bukan biasa-biasa baca tu, baca dengan penuh penghayatan, memahami akan apa-apa ayat-ayat tersebut. Jadi Imam Syafi'i ini memang hebatlah. Umur 7 tahun, Al-Quran semua dalam dada, Masya Allah. Umur 15 tahun telah pun mengeluarkan fatwa.
15 tahun dah keluar fatwa. Mana bahasa mudahnya dah jadi mufti lah, diizinkan berfatwa umur 15 tahun. Itulah. Jadi saya rasa itu saja pembahasan saya hari ini berkenaan dengan kelebihan Ramadan, cara mengisi 10 hari yang terakhir dalam Ramadan ini dengan melaksanakan amalan-amalan kebaikan daripada sekecil-kecilnya hingga sebesar-besar yang paling kita mampu. Orang kata, kalau orang kata antara yang mudah, sedekah lah RM1 setiap hari contohnya, 10 hari terakhir ni RM1. Nak ceritakan suruh kita buat, tak bisa, ikut kita lah. Kalau kita mampu dengan RM1 lah. Kalau mampu dengan RM10 RM10 lah. Mampu RM100 RM1 lah. Macam tu lah maknanya. Apa maksudnya? Maksudnya kebaikan-kebaikan itu di samping Allah akan memberikan ganjaran untuk hari akhirat, itu untuk hari akhirat. Dekat dunia macam mana? Dekat dunia sama juga. Allah akan memberkahi rezeki kita, memberkahi kesihatan kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi adik-adik kita, memberkahi kawasan kampung kita, dan semuanya Allah akan memberikannya. Sebagai disebutkan, bulan ini penuh dengan rahmatnya, penuh dengan keampunannya. Allah memberikan tawarannya. Kalau kita tak minta pun, kita tak minta, tapi Allah memberi penawaran. Jadi itulah anugerah yang hebat kepada kita dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Maka sekadar itu saya berkongsi, insyaAllah bertemu dengan kesempatan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.